untuk permulaan ini untuk pelajar baru, untuk pelajar tahun 1 terutamanya. Jadinya mungkin agak kurang biasa dengan keadaan perpustakaan ataupun sistem-sistem yang kita ada dalam perpustakaan. Jadi pada hari ini saya akan cuba jelaskan bagaimana untuk kita mencari bahan-bahan perpustakaan dan apakah servis ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang perpustakaan sedia untuk membantu pelajar-pelajar sekian. Kita tak nak pelajar-pelajar ni terganggu dalam membuat penyelidikan, penulisan, pembelajaran dan sebagainya. Jadi saya akan tunjukkan, saya akan jelaskan bagaimana. Tapi sebelum tu saya akan cuba beri panduan sedikit. Kaedah bagaimana untuk kita mencari maklumat. Ini sangat penting. Terutamanya bagi pelajar, bukan pelajar tahun 1 saja. Sampai ke tahap PhD student dan juga master student mempunyai masalah untuk mencari bahan dengan betul. Bukan saja di perpustakaan tapi di medium-medium lain juga. Saya akan jelaskan nanti. Satu-satu. Saya takut nanti banyak sangat. Apa? Ke belakang pula, sorry. Inilah vision, mission dan juga moto perpustakaan. Jelas kita memang membantu keperluan pelajar dari segi pembelajaran dan juga penyelidikan. Alright. Saya teruskan. Yang ini saya teruskan. Ini organisasi ini mungkin kita boleh lihat kemudian. Ini adalah pegawai-pegawai profesional yang ada di perpustakaan. Perpustakaan ini kebanyakannya dipelopori oleh wanita. Tapi saya terselit buat satu sebab saya dalam bidang sistem perpustakaan. Alright. Alright. Maaf mencelah Cik Razib. Sebelum tu boleh full screen ke slide ni? Full supaya screen, lebih jelas lah. Ini sebab ni PDF. 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 Saya cubalah. Tapi nampak yang dengan jelas ni Saya cuba macam ni. Kalau tu saya scroll lah. Saya scroll lah. Inilah gambaran. Ini tadi adalah staf perpustakaan. Kita ada 3 cawangan. Kita ada di JB saja kita ada 2 yang besar. Satu di sebelah masjid. Kalau perasan satu di sebelah masjid kita namakan sebagai perpustakaan Sultanah Zanariah. Dan kemudian kita ada satu lagi perpustakaan yang besar juga di kluster Senai sana, T04. Maksud kalau you jalan ke arah pintu Senai tu akan ada satu kluster baru di sana, ada space, ada fakulti biomedical engineering dan sebagainya. Ada satu perpustakaan Raja Zaid Sofia kita namakan. Perpustakaan ni baru, desainnya desain seperti kaca, sangat menarik kat situ. Saya teruskan. Ini adalah gambaran sedikit berkenaan dengan perpustakaan kita. Saya alu-alukan kepada semua pelajar untuk hadir datang ke perpustakaan. Ini tadi saya bisa jelaskan. Di fakulti juga ada. Perpustakaan kita. Kita ada 12 fakulti libraries. Maksudnya ada di beberapa fakulti-fakulti yang jauh daripada perpustakaan, kita wujudkan cawangan-cawangan bagi memudahkan pelajar untuk hadir. Maksudnya ada bahan-bahan yang sesuai dengan pelajar-pelajar di fakulti berkenaan, kita tempatkan di sana. Right. Ini yang besar ni, inilah perpustakaan Raja Zaid Sofia dan juga perpustakaan Johor Bahru, Sultanah Zanariah. Dan ini adalah perpustakaan KL. Di KL pun kita ada perpustakaan. Maksudnya pelajar UTM, kalau you berada di rumah dan berkaitan dengan perpustakaan berkenaan, you boleh masuk tanpa ada masalah. Kalau you duduk di KL, you boleh pergi masuk ke perpustakaan KL. Tidak ada isu. You tunjuk kad saja. Selagi you student UTM. Ini adalah collection kita. Ini adalah koleksi perpustakaan. Kita ada buku yang printed sebanyak 700,000 lebih kurang. Serial publication adalah penerbitan bersiri. Kita ada lebih kurang 12,000. Elektronik media kita ada 3 juta. Sebab kita faham sekarang ini keperluan pelajar kepada bahan-bahan ilmiah yang tidak bercetak. Contoh macam PDF dan sebagainya tu. Ini bukan saja PDF, kita ada macam-macam lagi. Nanti saya akan tunjukkan. Kertas peperiksaannya, tesisnya. Maksudnya kita ada presentationnya dan berbagai-bagai lagi. Kemudian kita melanggan kepada online databases. Saya akan jelaskan kenapa kita perlu ada online databases. Right? Bayarannya berapa banyak yang kita perlukan kepada subscribe online databases. Kita ada kata graphic materials. Ini macam bahan-bahan media tapi lebih lama daripada itu. Sebab kewujudan kita pada tahun 70-an lagi dah ada. Bahan-bahan kita ni pelbagai. Bukannya CD ni baru. Tapi bahan-bahan yang sebelum tu.
banyak pelbagai format-format yang kita pernah dengar nanti sebenarnya. Kita ada audiovisual materials. Ini biasa sebenarnya, audiovisual materials. Kalau ada soalan, majukan saja. Saya nak kalau boleh nanti moderator mencelah dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tu kita boleh jawab. Okey, ini adalah perkara-perkara yang saya akan cover pada hari ini. Yang saya akan jelaskan nanti, online resources. Saya akan buka terus, boleh tak? Nak tunjuk bacaan saja boring. Saya akan tunjukkan terus apa itu OPEC. Saya tunjukkan OPEC terus apa. Boleh Encik Razif. Saya akan tunjukkan OPEC tu apa. Okey, ini adalah, nampak tak laman web perpustakaan? Nampak kan? Kalau you diam maksudnya you nampak lah. Ini adalah laman web perpustakaan. Library.utm.my library.utm.my Mungkin akan keluar dalam quiz nanti. Jadi kena ingatkan ni, library.utm.my. Okay. Dalam ni you akan nampak ada ruang untuk pencarian di sini. Search OPEC, Online Public Access Catalog sebenarnya. Online Public Access Catalog. Online Public Access Catalog ini adalah di mana keseluruhan bahan-bahan dalam perpustakaan kita boleh cari di sini. Ini adalah di mana keseluruhan bahan-bahan yang saya kata 700,000 tadi kan, ada di sini semua. Jadi kita, sebab buku terlalu banyak, kita perlukan alamat untuk setiap buku. Jadinya buku ni kita ada 5 tingkat. Kita nak cari buku kita di mana, kita tak tahu. Contohnya kalau banyak di fakulti, di Kolej Tun Fatimah ni daripada fakulti mana boleh saya tahu? Secara anggaran saja. Kebanyakannya Kolej Tun Fatimah ni mahasiswi Fakulti Sains lah Encik Razif sebenarnya. Fakulti Sains Kalau Fakulti Sains apa betul. subjeknya? Apa subjek Fakulti Sains? Chemistry. Matematik. Ada chemistry. Chemistry Dia akan keluar. Ada 111,000 ada 11,122 berkenaan dengan chemistry yang kita boleh buat pencarian. Dan kemudian bila kita dah dapat buku yang kita nak, kita ambil dia punya call number. Mana call number? Ni, this one. Ni call number. Call number adalah merupakan alamat kepada setiap buku-buku di perpustakaan. Tapi kita nak tahu di mana buku ni. Buku ni di PZ Johor Bahru. Nampak ni, PZ Johor Bahru. Available, boleh dipinjam. Tapi kalau kita datang ke perpustakaan, rak mana kita nak pergi? Sebentar. Saya akan tunjukkan. Easy Chef. Tak tunjuk kat depan. Nak tahu, lagi satu kalau kita nak tahu buku-buku yang kita dah pinjam, buku-buku yang ada dedaan dan sebagainya, kita masuk ke opec.utm.my, opec.utm.my tadi, opec.utm.my, kemudian kita login kepada akaun kita di bahagian atas ni. Nampak tak? Login into your account. Nampak Encik Razif? Nampak login to your, saya nak jelaskan ini sebab pelajar nanti tak tahu buku apa saya pinjam, dia lupa kan, buku banyak pinjam, 30 buku dipinjamnya, kadang-kadang lupa kat mana betul ke saya pinjam buku ni kan. Jadi gunakan UTM-ID UTM-ID. Okey. Sebab saya buku-buku semua saya dah pinjam. Saya dah pulangkan. Jadinya kalau tengok history, ada ke? Ni buku-buku yang saya pinjam lah.
Kita boleh check di sebelah kiri your summary. Kalau kita ada buat pinjaman, klik pada your summary, dia akan tunjukkan keseluruhan buku-buku yang kita sedang pinjam. Ada personal detail kita lah di sini. Kita boleh nampak. Search history, check out history. Inilah buku-buku yang kita pernah pinjam sebelum di perpustakaan. Right? Kalau kita ada dendaan pun, dia akan jelaskan nanti di sini. Dendaan kita berapa dan sebagainya. Ini biasanya anak-anak saya ataupun isteri saya akan bertumpang lah pinjam. Jadi banyak buku buat kuih dan juga buku-buku novel. Jadi untuk ada boleh untuk kita sebab buku ni ada pelbagai. Banyak buku-buku novel di dalam perpustakaan. Banyak buku-buku novel. Kalau you tengok nanti buku novel, biasa di Kolej Fatimah, saya lupa pula. Kolej Fatimah ramai wanita kan, ramai gadis-gadis. Jadi saya kalau kat sini, untuk nak cari novel, kita pergi ke advanced search. Advanced search. Di sini, kita tengok book kreatif namanya. Kita pilih book kreatif. Kemudian, buku bahasa Inggeris ke buku bahasa Melayu you boleh pilih di sini nanti, sebab saya nak jelaskan ni terlalu besar. Banyak sangat, you boleh explore kan nanti. Cuba search tengok, keluar tak? Kita ada 8,994 buku-buku berkenaan dengan buku kreatif ni. Jadi semua buku-buku yang berkaitan dengan novel, dengan cerita-cerita cerpen macam ni kan, cerita-cerita yang berkaitan dengan Harry Potter ni biasanya memang banyak dipinjam di perpustakaan. Menjadi rebutan lah. Di perpustakaan Raja Zarin Sofiah pun banyak buku-buku berkenaan dengan novel-novel ni. Jadinya you boleh datang, you boleh pinjam, you boleh baca di perpustakaan. Kalau ada masa nak lepak kan, internet pun sangat laju di perpustakaan. Kita memang sentiasa tekankan penggunaan wifi ni yang sangat laju. Jadi jangan risau kalau you buat laptop, you boleh duduk, you boleh santai di library, you boleh baca buku dan sebagainya. Internet sangat laju di perpustakaan. Right? Ini adalah contoh bahan-bahan ni. Kalau kita nak tahu bahan-bahan ni di mana, kita kena klik pada buku ni. Biasanya mereka belum biasa lagi. Dan juga yang pertama saya tunjukkan bagaimana untuk buat pencarian. Yang kedua adalah bagaimana untuk kita tengok akaun kita. Ini pun sangat penting. Siapa-siapa yang belum mendaftar, tolong aktifkan akaun mereka dalam sistem OPEC perpustakaan. Senang saja. Login saja, dia akan aktifkan you punya akaun you dalam sistem perpustakaan. Okay? Oh, maksudnya Encik Razif untuk aktifkan akaun tu hanya perlu login sajalah. Tak perlu daftar apa-apa kan? Tak perlu daftar apa-apa. Login saja, dan automatically dia akan aktifkan you punya pendaftaran dalam tu. Sebab nama-nama you tu semua memang dah ada dalam sistem UTM. Kita tarik terus daripada sistem UTM. Kalau nama you ada dalam sistem UTM dan aktif, kita akan terus sedut dan dia akan terus aktifkan you punya ni. Tak perlu you nak buat apa-apa. Just login saja. Login saja. Jangan takut, jangan takut. Kalau ada masalah, maklumkan saya akan bantu. Kalau masalah, maklumkan saya akan bantu. Alright? Okay. Itu sedikit berkenaan dengan apa tadi tu, OPEC, sistem OPEC, Online Public Access Catalog. Okay, this one. Itu satu. Ini adalah berkenaan dengan bahan-bahan yang ada di dalam perpustakaan. Kita ada pelbagai lagi sistem-sistem lain. Kita akan pergi kepada slide semula. Yang kedua adalah online. Okay, untuk yang OPEC ni tu sebenarnya, kalau buku tu sedang dipinjam oleh orang lain, kalau berminat sangat nak pinjam buku tu, ini untuk makluman juga kalau nak pinjam buku tu tapi dipinjam oleh orang lain, kita boleh hold buku tu untuk kita sebenarnya. Contohnya kalau kita tengok buku ni, buku Naban ni, alamak, buku ni sedang dipinjam, statusnya ni available, okey lah, tak ada issue, tapi buku ni on loan, sedang dipinjam oleh orang lain, kita boleh hold nanti. Place hold, nampak ni. Kita boleh hold buku ni. Maksudnya bila orang tu pulangkan saja bahan ni di perpustakaan, sistem akan maklumkan dengan you, buku dah ada, you boleh ambil datang ke library. Jelas Oh jelas. Maksudnya nanti library akan bagi email ke atau macam mana? Kita akan email maklumkan, maksudnya buku dah ada, you boleh datang ke library dalam tempoh tertentu. Tapi dalam masa tempoh 7 hari tu, kalau you tak datang ambil, kita akan letak balik di shelf, tak ada isu.
Tak ada masalah. Oh. Kalau macam you kata alamat buku ni saya dah pinjam, buku ni saya dah tak perlukan lagi, saya nak pinjam buku lain katakan, tak ada masalah. Bila you dah hold, kalau you tak ambil, tak apa, tapi kita akan letak balik di rak lah. Tapi dalam tempoh beberapa hari tu, nanti kalau you dah booking buku ni kan, kita akan simpankan untuk you. Okey, Begitu. jelas. Jelas ya, kemudian yang lain-lain tu nanti boleh boleh explore. Alright. Sekarang dah pukul 9 ni, saya ada banyak lagi ni nak terangkan ni. Okey, saya teruskan Saya takut kalau ada soalan bagi tahu maklumkan Alright. Seterusnya saya akan tengok online databases. Online databases. Saya suka juga nak tunjukkan online databases ni. Alright. Online databases. Okey, dalam laman web perpustakaan ni kita ada servis dalam perkhidmatan perpustakaan. Kita ada satu perkhidmatan yang kita langgan untuk kegunaan pelajar, terutamanya bagi kegunaan pelajar-pelajar untuk membuat assignment, untuk membuat thesis, untuk membuat penulisan dan sebagainya. Kita gunakan online databases. Sekarang ni susah nak pergi ke library kan, jadi kita ada satu lagi online databases. Ingat online databases. Saya ulang 3 kali tau. Online database. Oh lebih. Saya ulang 5 kali kot. Sebab kita solat satu hari 5 kali kan. Jangan lupalah. Jadi online databases. Ingat ni online databases. Klik pada online databases. Nampak kan? Masuk kat sini, masukkan UTM-ID Masukkan UTM-ID. Ini pun sangat penting. Jadi jangan risau, masukkan UTM-ID. Jangan lupa UTM-ID Login. Okey. Dia akan keluarkan pelbagai senarai jurnal-jurnal yang kita langgan di perpustakaan. Alright. Okey, jurnal kalau kita tahu apa itu jurnal. Jurnal adalah di mana satu tempat ataupun satu penulisan di mana dia macam Google Scholar lah, saya cakap. Dia macam Google Scholar. Google Scholar. Tapi Google Scholar tu kena ingat Google Scholar ni adalah merupakan penulisan yang okey, tapi dia akan kaut semua sekali. Maksudnya kalau macam kita ni sebagai seorang nelayan, kita akan gunakan jaring yang besar, kita akan kaut semua sekali. Kita tidak akan ada satu tapisan. Maksudnya dia akan kaut yang kurang berkualiti pun mungkin akan masuk dalam Google Scholar. Tapi saya faham ada yang 60% dalam tu okey. Tapi kebanyakannya sebab dalam jurnal yang kita langgan, kalau saya guna bahasa nanti mungkin you tak faham sebab dia ada impact factornya, dia ada quartile-nya, maksudnya dia ada kualiti yang kita perlukan dalam membuat penyelidikan. Jadi tak semua jurnal-jurnal ni yang kita akan ambil masukkan dalam database online ni. Jadi kena ingat ini adalah salah satu fungsi. Dia macam Google Scholar, tapi kita clusterkan mengikut kepada jurnal-jurnal yang berkualiti tinggi. Dan kita membayar kepada semua jurnal-jurnal ni dengan harga yang mahal dengan harga yang mahal. Contohnya Web of Science ni sangat penting. Web of Science ni sangat penting sebab digunakan oleh penyelidik di seluruh UTM untuk menetapkan parameter mereka. Maksudnya kadang-kadang ada di antara PhD perlu menerbitkan penulisan mereka di Web of Science. Jadi kita kena melihat bagaimana bagaimana penerbitan-penerbitan yang berkualiti ni ada di sini. Jadi jangan terlalu bergantung dengan Google Scholar sebab macam saya cakap tadi, dia akan kaut semua sekali. Sampah ke, tak sampah ke. Tapi macam kami di library, kita kenal pasti, kita faham kualiti-kualiti kepada penerbitan-penerbitan yang diperlukan. Yang terbaru adalah Mandumah. Mandumah ni untuk Fakulti Islam, Fakulti Tamadun Islam. Dan juga untuk fakulti lebih kepada fakulti sains sosial. Tapi untuk fakulti sains, lebih kepada sains direct. ProQuest, ini bagus ni. ProQuest Dissertation and Thesis Global ni sangat bagus. Dia akan senaraikan semua tesis-tesis yang berkualiti di dunia. Ini adalah full text Ini adalah full text. Contohnya kalau kita tengok mengenai chemistry, kita nak buat assignment lah mengenai chemistry, apa-apa bidang saya pun tak pasti. Okey, chemistry, you punya bidang lah. Chemistry, bila kita buat pencarian chemistry, dia akan senaraikan full text keseluruhan tesis. Ada 1 juta lebih. See?
Jadinya you tak perlu pun datang ke library, tapi kalau you tahu bagaimana cara untuk menggunakan jurnal-jurnal ni, you akan dapat satu penulisan ataupun satu assignment yang sangat berkualiti nanti. Saya belum cerita lagi bagaimana untuk buat citation. Itu pun satu lagi kelas lain yang mungkin kita perlu adakan. Tapi tak sempat untuk hari ni lah. Sebab kita ada satu EndNote yang kita gunakan. Satu aplikasi lah yang kita gunakan. Dan library boleh membantu. Tapi ni sangat bagus. Ni full text semua. Full text PDF nampak ni. Full text PDF. Membantu tak yang ini? Saya harap membantulah Sangat membantu ni Encik Yes. Razif sebab Betul. student fakulti sains banyak Betul. ni kan Sebab dia kajian-kajian 1 juta lebih boleh tau. pindah. Saya Betul. faham you all perlukan full text ni semua. Ini sangat penting ni, full text ni. Waimah kadang, doktor-doktor yang ada di UTM pun, kadang mereka tak tahu dengan ada kewujudan benda-benda begini tau. Jadi kadang saya pun pelik. Jadi kalau pelajar yang datang kelas begini, dapat penerangan terus daripada pustakawan, mereka patutnya rasa beruntung lah. Jadi maklumkan juga kepada kawan-kawan yang lain, penggunaan kepada sebenarnya saya pun baru tahu ada benda ni. Saya macam saya faham. excited lah sebab selama ni kan cari dekat Google Scholar kan. Kita tak tahu pun. Betul. Dia Google susah Scholar dekat tu Google saya kata Scholar tadi, ni. Google Scholar tu memang banyak. Tapi nampak ni, kita pun tak kurang juga. 1.2 lepas tu kualiti kepada penulisan tu. Betul. Lebih terjamin adik-adik. Lebih berkualiti lah daripada perpustakaan Yes. ni. Ini baru satu ini baru ProQuest Sebelum tunjuk lagi yang Web of Science, sebelum tunjuk lagi Scopus, sebelum tunjuk lagi Science Direct Journal ni, you kena explore. Saya tak boleh nak tunjuk satu-satu ni. You kena explore. Tapi semua ni memang bergunalah untuk student dalam membuat penulisan mereka ataupun buat assignment. Right? Tapi saya baru tunjuk satu okay. Jadi ni saya nak minta you tengok juga subscribe e-journals ni apa. Sama juga, dia jurnal-jurnal yang sangat berkualiti. E-booksnya bagaimana, e-standardnya apa, interlibrary loan. Ini pun menarik juga, interlibrary loan. Okay, interlibrary loan saya jelaskan kalau you datang ke perpustakaan, you tak jumpa buku berkenaan. Buku ni you sangat perlukan. Buku ni sangat bagus untuk kita punya penulisan you kata, ataupun untuk buat assignment you kata. Dia kata lepas tu you nak buku ni, tapi dia tengok dalam library tidak ada. Dalam library UTM tidak ada. Aduh, kesiannya kan. Jadi bagaimana kita dapatkan buku ni? Jadinya bagaimana nak dapatkan buku ni saya akan jelaskan. Jadi kalau tak ada buku ni di UTM, satu kita boleh cadangkan dengan library untuk beli buku ni. Tapi untuk beli buku ni, dia memerlukan duit, dia memerlukan kelulusan dan sebagainya agak lambat. Mungkin makan masa berbulan-bulan baru kita boleh dapatkan buku ni. Tapi salah satu kaedah yang lebih mudah untuk kita dapatkan buku ni adalah dengan kita membuat interlibrary loan. Di mana kita tahu bila kita buat semakan, kita tahu buku ni ada di mungkin ada di UKM contohnya ataupun di UM. Jadi kita gunakan sistem interlibrary loan ni untuk membuat peminjaman. Okey, saya tunjukkan Saya tunjukkan Alright. Bukan di sini. Kalau kita pergi ke laman web perpustakaan, kita akan nampak nanti interlibrary loan services. Interlibrary loan services, interlibrary loan services, interlibrary loan. Klik saja pada interlibrary loan. Okay, you boleh apply terus buku ni. Tapi macam mana kita nak tahu buku ni ada di universiti lain? Kalau nak apply ni mudahlah. Kita isikan borang. Lagi sekali masukkan UTM-ID. Ni saya punya lain sebab saya sebagai admin di sini. You pilih interlibrary loan ni. Agree. Okay. Saya punya lain paparan ni. Saya takut nanti you terperanjat. New. Klik pada application new. Right. Di bawah ni buku apa tajuknya, kena isikan lah. Bila you isikan, you save kan, dia akan submit, kita akan proseskan buku ni. Biasanya dalam tak sampai seminggu you akan dapat buku ni. Membantu tak? Sangat membantu. Maksudnya buku tu nanti akan dihantar ke UTM dan UTM akan maklumkanlah kepada pemohon tu. Yes, betul. Kita akan maklumkan. Kita akan hubungi you dengan telefon, kita akan hubungi you dengan email, kita akan sentiasa hubungi sampai you all datang ke library. Untuk dapatkan buku ni, pelajar perlu bayar ke atau macam mana, Encik Razif? Bayar RM1.
Oh, bayar RM1 je lah satu Bayar buku. RM1. Ya, ya, ya. RM1 Oh, saja. murah. Murah Murah sangat ni. sangat. Betul, murah sangat Jadinya kat sini pun ada juga kaedah bagaimana untuk membuat semakan daripada library-library lain. My Uninet. Kejap Sebentar. Banyak sangat kadang. E-resources. Ni. Di e-resources ni kalau kita tak tahu di mana kita dapatkan buku berkenaan, boleh tengok dekat e-resources ni, dia akan ada satu OPAC, Online Public Access Catalog untuk seluruh perpustakaan, library apa ni, perpustakaan yang ada di Malaysia. Saya klik sini MyUnit Portal. Pergi ke MyUnit Portal ni, tengok di sini, browse Malcat ni, Malaysian Cataloging. Contohnya kalau nak buku berkenaan dengan chemistry tadi, fine. Kita akan tahu nanti buku ni semua di mana. Di UTM, nampak kat sini. USM ke, UM ke, just klik pada buku ni. Dia akan beritahu. Jadi kalau macam UTM tak ada, tapi kena pastikan terlebih dahulu UTM tidak ada buku-buku ini. UTM tidak ada buku-buku ini, baru kemudian kita tengok dalam laman web Malcat ni untuk tengok buku ni ada di mana. Kan? Jelas Right. Saya harap you all jelas lah, tak nampak muka you all. Saya pun cakap macam tengok sendiri kan. Tak apa, saya percaya you all dengar apa yang saya cakap ni kan. Jadi kat sini boleh nampak buku ni lokasinya di mana. Universiti Malaya. Nampak ni, Universiti Malaya. Jadinya isikan ILL tu, dapatkan butiran buku ini, tajuknya di mana, apa yang diperlukan semua ni, call number dan sebagainya. Mohon di ILL tadi, kita akan dapatkan buku ni untuk you all. Kita akan dapatkan buku ni. Waimar kalau buku ni di luar negara sekalipun, kita akan cuba usahakan. Biasanya keperluan-keperluan ni daripada penyelidik lah. Penyelidik di UTM ni. Bukannya student saja, penyelidik. Sebab kalau buku di luar negara, biasanya bayarannya mahal lah. Jejak hingga beberapa ratus kadang. Buku luar negara, dia guna dolar Cik Razif. Nak banding dengan Malaysia memang mahal. Betul. Ada yang berbual dengan saya ni lega sikit, rasa ada juga orang dengar ni kan. Tapi ni di antaranya lah. Ini adalah servis-servis yang kita ada. Ini baru sedikit ini baru yang kita ada. Kita akan uruskan permohonan-permohonan. Kita tak nak you all terganggu dengan keperluan-keperluan maklumat ni. Jadi beritahu saja, kita akan uruskan. Library akan uruskan. Jangan risau. Kalau untuk sekali lagi saya ulang, RM1 saja bayaran mungkin percuma, saya tak ingat. Tapi memang RM1 tu memang itu hanya untuk servis apa ni lah. Ada sedikit lah perlukan sebab dia untuk printing dan sebagainya kan. Itu saja. Tapi yang lain tu memang kita bayangkan keperluan-keperluan ni kita bantu pelajar. Alright, jadinya saya teruskan. Searching for resources. How to start searching for resources. Kena faham apakah definisi kepada kita. Kalau macam contoh you punya assignment berkenaan dengan chemistry ni saya tak faham apa-apa. Tapi contohnya kalau macam kita nak buat satu berkenaan dengan kereta contohnya macam ada contoh di bawah ni. Kena faham group projects ke assignment ke current issues curiosity kena faham ni. Langkah pertama definisi kepada perkara berkenaan. Basic search statement kita kena jelas. Contohnya dia tak boleh terlalu umum buat pencarian ni. Kalau you terlalu umum, kalau you tengok di Google pun dia akan keluar banyak sangat. Dia akan banyak sangat nanti. Jadi you kena faham bagaimana untuk tentukan you punya pencarian tu bagaimana. Contohnya kalau you kata nak buat pencarian berkenaan nak buat sabun chemistry biasa nak buat sabun ke apa benda kan. You kena pastikan apa nama lain kepada sabun ni. Mesti ada dalam term-term yang tertentu. Macam mana saya nak jelaskan sebab saya tak nampak you ni. Tapi nanti kat sini contohnya ada. Kemudian buang perkataan-perkataan macam and, the, for dan sebagainya lain ni tak perlu masukkan. Masukkan hanya yang utama tajuk perkara tu aja. Maksudnya kalau macam you buat pencarian bagaimana untuk menghasilkan sabun dengan bahan kimia nitrat apa benda lah, klorin dan sebagainya kan. You ambil yang kunci utama saja. Tak perlu nak masukkan bagaimana tu semua tak perlu. Sebab dia akan ganggu nanti. Dia akan mengganggu pencarian.
dan pencarian akan jadi tidak tepat. Maksudnya sabun and nitrate. Sabun and nanti saya akan tunjukkan boolean search. Saya akan tunjukkan bawah ni. Identify significant keywords. Apa nama lain kepada bahan kimia berkenaan? Mesti ada. Sebab dalam bidang perpustakaan, dia ada narrow down dia ada broader terms dia ada synonyms dia ada alternative phrase-nya. Kita faham, kita ada satu rujukan. Jadinya pelajar-pelajar pun biasanya mereka ni biasanya yang baru-baru ni mereka hanya sebab dia biasa dengan Google kan. Dia Google saja. Jadinya kurang sesuai begitu kena faham apa itu boolean search and or not, dan juga pencarian phrase searching ni pencarian yang khusus dalam pencarian. Kena ada janggut dua atas tu. Kena ada dua janggut atas tu. Saya rasa ada yang faham ke yang ini? Yang maksudnya faham, kena guna yang koma atas tu lah kan Encik Razif? Ya betul. Kalau kita contohnya nak cari katanya spesifik kan, kita kena ada koma atas tu. Okeylah, saya buat contoh lah. Saya pun tak buat contoh, lupa pula nak buat contoh. Dekat OPEC saya cerita je pun nanti. Okey, dekat OPEC ni lah, dekat OPEC. Dekat search ni OPEC library. OPEC ni begini sebenarnya. Saya lupa pula. Chemistry kan. Chemistry, fizik. Dia akan cari chemistry saja, tapi tidak fizik. Kalau ada fizik, dia akan buang. Faham Perkataan chemistry yang ada fizik je, dia akan buang. Tapi kalau macam kita nak cari chemistry dan juga fizik, harap jumpalah ni. N, kena huruf besar N, fizik. Kita cuba kadang tak jadi. Ni, dia akan cari chemistry and adalah di mana-mana ni perkataan ni, chemistry and fizik. Ada satu ni. Ni kalau kita tengok dalam ni, ada mungkin dalam dia punya abstract ataupun ada dalam penerangannya tu, chemistry and fizik. Ada di mana-mana nanti. Begitu contohnya. Jelas tak? Okay, management and chemistry. Kita tahu. Dia akan cari buku berkaitan dengan pengurusan dan juga chemistry. Ada 85. Dia mesti ada di mana-mana ni perkataan chemistry dalam ni. Yang berkaitan dengan management dan juga chemistry. Dia begitu harap mungkin ada yang dari sini itu mungkin faham. Saya tak pastilah, tapi yang baru-baru ni kena faham penggunaan ni dengan kita bagi panduan lah bagaimana untuk buat pencarian tu dengan lebih mudah. Alright? Wah, saya kena laju-laju sikit Saya boleh kan? And or dengan not saya lupa pula nak tunjuk dalam bentuk ni, nak tunjukkan macam ni susah nak nampak kan. Lagi satu yang janggut macam ni. Janggut macam ni maksudnya. Janggut Janggut ni kita nak khusus untuk chemistry saja. Chemistry saja. Chemistry saja. Bisa saya ambil ni, takut ada yang terjicin kan. Betul. Dia akan cari chemistry saja. Perkataan chemistry tu akan ada. Kadang-kadang kita nak bukannya perkataan chemistry, tapi chemist kan. Tak nak tree tu. Ini contoh dia akan cari perkataan chemist tu. Dia akan ada chemistry ke, lain chemistry.
Baik, ini saya nak jelaskan sedikit. Untuk buku, jurnal, thesis dan sebagainya kita boleh tengok dalam OPAC. Untuk online databases, untuk jurnal, thesis yang standard. Untuk Vital. Okey, saya akan pergi kepada DMS boleh? Saya akan tunjukkan DMS, Document Management System. Document Management System. Document Management System. Document Management System. Masuk dms.library.utm.my. 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 Cuma saya nak besarkan ni, lupa pula. Okey, nampak dms.library.utm.my, Document Management System, library.utm.my. Okey, dms.library.utm.my. Okey, kenapa saya nak jelaskan yang mengenai dengan dms.library.utm.my? Dalam ni biasanya pelajar akan tengok thesis full text UTM punya, thesis full text UTM, dan juga pelajar gemar untuk tengok kertas soalan peperiksaan dalam ni. Biasanya pelajar akan merujuk untuk Setuju Encik Razif. Jadinya kena sign in dulu kena sign in dulu adik-adik semua yang saya sayangi. Sign in dulu menggunakan UTM ID. Jangan risau, UTM ID saja kita perlukan. Tak perlu datang ke library, hanya login saja di sini, you akan dapatkan nanti bagaimana nak tengok soalan-soalan peperiksaan yang lama-lama, yang sebelum-sebelum ni. Okey, dah masuk ni sini. Search saja di atas ni. Chemistry saya tak tahu you punya ni. Chemistry. Right, dia akan keluar chemistry. Segala macam, ada 474 berkenaan chemistry. You pilih saja di bahagian tepi ni. Ini adalah item type yang ada di dalam DMS. Dia ada exam paper, dia ada text, dia ada index paper, dia ada conference paper, dia ada thesis, dia ada journal article, dia ada newspaper cutting, dia ada non-index paper, dia ada project paper, dia ada research report. Jadi kalau macam you nak tengok, ini pula siapa yang menghasilkan, daripada fakulti mana maksudnya, daripada fakulti sains. Tadi kata fakulti sains kan, kita kecilkan pencarian kita kepada hanya Faculty of Science. Fakulti sains ada dua ni, kenapa? Sebab dalam kemasukan data tu ada kesilapan ni, mesti ada kesilapan. Mungkin Faculty of Science ada jarak, Faculty of Science tak ada jarak. Benda-benda macam ni sensitif. Bila kita tak buat dengan betul, dia akan ada duplicate nanti. Tapi kita nak tengok contoh tak? Kita tengok contoh exam paper. Exam paper contohnya. Exam paper, dia akan pilih exam, kita pilih exam paper, lambat sikit. Okey, dia akan listkan exam paper. Saya tak naklah pilih mana-mana kan, tapi ni contoh je kan. Mungkin you boleh tengok nanti kalau contoh paper chemistry tu you ada nama kepada SMM berapa-berapa tu, you ataupun SKK ke apa kan. You faham dia punya kod tu, kod kepada exam tu. You boleh cari ke atas ni. Dia lebih spesifik. Right? Nampak ni. Kasih buka kan lama pula, tapi kita boleh ambil PDF ni kita boleh ambil PDF ni, kita boleh tengok dan kita boleh ambil dan kita boleh print kan kalau kita nak. Alright. Thesis pula. Ni thesis, okey, bawah ni. Ada dah hilang dah. Nota thesis. Ni exam paper. Saya tutup exam paper. Thesis this one. Ada 7 berkenaan dengan chemistry. Sebenarnya banyak ni. Ni thesis ni full text full text penuh kepada thesis berkenaan. Boleh di-download. Ini adalah thesis UTM. Thesis UTM. Ni sebenarnya banyak. Mungkin tajuk chemistry ni tak sesuai. Banyak tajuk lain mungkin you punya assignment nanti kenapa you boleh tengok, boleh dapatkan maklumat daripada DMS ni. DMS ni, Document Management System. Jadinya item type yang ada dalam ni, resource type yang ada dalam ni ada banyak exam paper, text, index paper, conference paper, thesis, journal article, newspaper cutting, non-index paper, assignment tak assignment. Nanti you cari dalam ni saya nak minta you all explore dalam ni. Jangan takut-takut, explore sahaja. Kalau ada keperluan untuk dapatkan thesis tertentu, maklumkan kepada pihak perpustakaan, kita akan scan kan dan kita akan masukkan dalam ni untuk you all boleh download.
Right? Sebab tesis terlalu banyak dalam simpanan kita, beratus ribu, berpuluh ribu, hampir kepada 100,000 lebih. Jadi tesis-tesis ni, kalau you kata saya nak tesis ni dalam bentuk PDF, email kepada pihak kami, kita akan scankan segera dan beri pada you all. Dengar tak? Maklum Alright, good. Kalau you diam tu masuk dengar dah. Alright. Jadi sebab kita sekarang ni mengikut kepada keturutan mana-mana yang you hantar, kita akan scan dan kita akan ni. Tapi kadang-kadang ada keperluan untuk segera maklumkan dan kita akan scankan. Emailkan kepada perpustakaan. Kalau nak emailkan tu ada di depan ni. Lupa pula saya nak bagi email, alamat email ni Home. Bukan home sini. Library mail portal. Alright, di sini kalau tengok bawah ni, mana you kena carilah nanti email ni. Mana email ni? Kadang contact us ke apa kan? Biasa ada. Boleh. Telefon ke. Lagi satu kita ada ni. Alah, lupa pula saya. Kita ada library chat. Subhanallah. Kita ada library chat. Semenjak PKP ni yang baru, kita wujudkan satu library chat kepada semua pengguna kita. Kalau kita ada, macam selepas saya bagi penerangan ni, you kurang jelas, you nak tanya lebih lanjut, you masuk je chat ni. Malam-malam sekarang ni pun boleh. Dia akan masuk dalam email kami. Kita akan simpan. Besok pagi kita akan tengok, kita akan dapat dan kita akan jawab, reply kepada you punya persoalan. Faham Good. Kita ada online chat. Waktu bekerja sekarang ni, waktu siang tu you hantar je soalan, akan ada orang jaga. Dia akan jawab. Kalau dia diam itu, kita akan simpan dan kita akan kembali semula kepada you all. Tapi biasanya siang akan ada orang jaga. Waktu kerja lah. Waktu cuti tidak ada Jadi kalau nak sembang ke apa, nak bertanya berkenaan perpustakaan, maklum saja di sini. Kita akan jelaskan. Kadang-kadang ada di antara pelajar ni yang mungkin malu malu nak tunjuk muka dan sebagainya, selesa dengan chat sahaja. Boleh adik-adik, chat ni, sila gunakan chat ni. Senang je. Sekarang Cik Razif masuk je dekat ni, chat. Yes. Tak perlu datang library, masuk je website. Itulah, tapi kalau saya galakkan you all datang ke library lah. Kalau you nak selesa, you datang library, you study di library, wifi kita laju, kita memang tekankan yang itu. Kalau ada masalah apa-apa, kita boleh merujuk terus. Kita ada macam-macam bilik di library. Buku pun ada, tapi kalau you nak study di library, nak berkumpulan, kita ada bilik-bilik untuk perbincangan. Banyak kalau you nak buat apa-apa perbincangan ke apa, mesyuarat dan sebagainya, boleh buat di library. Beritahu saya perlukan bilik, kita akan sediakan. Yang penting bukan untuk kewangan maksudnya bukan you panggil pula you punya you ada buat memasak ke apa kat luar ni, you pergi ke library, you dah buat pula masak-masak kat library, tak boleh lah, yang menyebabkan duit Tapi kalau untuk perbincangan di antara pelajar, boleh. Right? Tak ada isu. Alright, jadinya saya nak teruskan ni. Thesis and exam papers tadi saya tunjukkan dah. Turnitin and note, makin masa yang lama. Workshop and classes. Alright. Satu lagi saya nak tunjukkan Tadi saya tunjukkan DMS, saya dah tunjukkan LSS, tak perlu. LMS. Saya akan tunjukkan satu lagi lah. Saya akan tunjukkan LibMas. libmas.utm.my. Library Massive Access Searching. LibMas. LIBMAST. LIBMAST. libmas.utm.my. LibMas Mas ni dia tiang kapal yang besar tu, tiang layar Library Massive Access Searching Right. Sorry, tutup lah. Okay. libmas.utm.my. Ini pun sangat bagus. Kita faham sekarang ni kita nak buat macam Google. Kita nak buat macam Google. Kita kalau boleh kita nak satu search pencarian tu dalam satu tempat saja. Kita tak nak pergi sana, pergi sini. Nanti DMS nak cari kat DMS. Nanti nak tengok OPEC, pergi kat OPEC. Kita tak nak. Sekarang ni kita tengah selaraskan satu bentuk pencarian di mana OPEC pun kita boleh tengok di sini. OPEC orang lain pun kita boleh tengok di sini. Thesis pun kita boleh tengok di sini. Exam paper pun boleh tengok di sini. Dan lain-lain tu semua boleh tengok di sini.
Yang saya tunjukkan tadi tu kalau kita nak pergi spesifik tapi kalau kita macam nak pergi untuk yang semua sekali, nak tengok semua sekali tanpa ada ni, dengan journal pun kita boleh masukkan dalam ni, kita pergi ke litmas.utm.my. 80% daripada maklumat dalam ni adalah full text. 80% hingga 90% data dalam ni adalah full text. Maksudnya dia akan ada PDF, kita boleh download PDF secara percuma dan kita boleh gunakan untuk kita punya pendidikan dan juga pembelajaran. Contohnya chemistry tak best lah. Ada contoh lain ke selain daripada chemistry? Mungkin you punya subjek dalam kelas apa tu? Puan pengacara? Matematik. Matematik Cik Razif. Matematik bahasa Inggeris MAT, Mathematics. MA. Betul. MATHE. MATIC. Alah. Aduh. THE. Matematik. Allah. M. MATHE. MATIC. Ni matematik. Ya betul. TIC. Sorry. Saya type je matematik ni. Tak ada matematik yang khusus ke? Ada. Nak kod kursus ke? Boleh. Apa dia tu? SSCM. SSCM. Apa benda tu? 3533. Ini untuk exam paper ke? Betul, exam paper. Nanti dulu. Ini untuk matematik yang subjek. Untuk subjek ada tak untuk subjek? Maksudnya kod kursus subjek ke? Apa-apalah matematik yang berkenaan dengan subjek yang you belajar sekarang ni. Matematik apa tu? Maksudnya Encik Razif nak kos kod kursus ke? Kursus, nama kursus tu apa? Ni lah SSCM 3533, kod kursus. Ada matematik berkenaan apa tu? Berkaitan set teori dan logik. Teori dan logik Betul. Logik lah. Matematik logik. Untuk contoh lepas ni you all boleh cari sendiri tau. Ni untuk contoh. Okey, matematik logik. Okey. litmas.utm.my kena ingat litmas ni. Kat sini dia dapat banyak 5,154. Tak banyak pula yang PDF ni. Sorry. Tengok. Ini kebanyakannya daripada tengok jap sebelah ni Bukan artikel, kita kena pilih lah. Sebab ni. Right, nampak. Dia ada banyak full text Banyak full text. Dia dalam bentuk thesis pun ada. Artikel pun ada. Kita kena narrow downkan sikit. Macam tadi tu dia mungkin mencari dalam OPEC sahaja. Right. Banyak Encik Razif dia punya hasil banyak, ni carian. Banyak. Rugi student kalau tak pandai guna ni. Betul. Sangat-sangat rugi. Ya Allah, subhanallah. Sebenarnya kalau you ajar pada lecturer you pun, mungkin lecturer you pun tak tahu ni. Sebab kita baru wujudkan ni semasa PKP ni, kita baru buatkan. Kita sebenarnya dalam promosi sekarang ni. Right? Jadinya beritahu juga dengan lecturer you all. Mungkin kalau ada nama-nama lecturer kat sini boleh tengok kot. Siapa nama mungkin? Dr. Normala. Dr. Normala. Normala NOOR ke? Betul. NOOR. Dr. Normala. Ada jarak kan? Mala tu kan? Betul. Mungkin ada kot. Saya tak pasti. Cuba je lah Normala. Buang yang ini. Ni ada UTM ni. Tengok. Ada. Normala Ibrahim ke Normala Osman tadi? Ni ke? Normala Ibrahim. Dr. Normala Ibrahim. Dr. Normala Ibrahim. Saya nampak tadi. Ni. Nampak ni. Ada penulisan-penulisannya di sini. Normala Ibrahim. Tapi ni dalam bentuk thesis yang tidak ada ni. Tidak ada full text lagi nampaknya. Alright. Tapi nama tu keluar lah. So, ada 5 penulisan Dr. Normala. Sorry. Mathematics lagi sekali Mathematics, logic. Klik saja di full text ni. Dia akan itulah. Bila nak buat testing tak boleh lah. Tak ada lah.
Atau kena guna UTM wifi ni Encik Razif? Tak. Ini Risau terbuka pula. memang. Ini open. Tapi kena Oh, open. kena carilah open. InsyaAllah yang ni open ni. Sebab kami testing untuk yang open Dia kadang-kadang macam-macam jenis tau. Tapi kena carilah. Tapi ada banyak sangat dalam data. You kena tengok betul-betul. Contohnya kat sini kita ada 8 juta data. Kalau buat find saja tanpa dia buat pencarian kosong macam ini, dia akan keluarkan. Kita ada lebih kurang not this one. Kita ada lebih kurang ada lebih 7 juta lebih data ni. Lebih 8 juta data yang kita telah setkan untuk student membuat pencarian untuk pelajar membuat pencarian. Alright. Ada soalan tak mengenai UTM Litmas ni? InsyaAllah setakat ni tak adalah. Jadinya setakat ni okey tak? Ada tak lagi-lagi perkara yang you all nak tahu ni? Ada ni, sebenarnya ada yang tanya dekat Facebook. Diorang tanya berkaitan macam mana nak guna Turnitin tu. Oh, Turnitin. Ada Tadi. berminat dengan Turnitin. Okey, saya tunjukkan sedikit Turnitin ni. Ada yang berminat Turnitin ni, ada notanya. Turnitin. Training guide for student. Sebab tak silap saya ada satu subjek ni, subjek kursus wajib universiti, student perlu guna Turnitin sebenarnya. Yes, okey. Turnitin ni kita lantik setiap fakulti ada orang yang dedikasi dalam penggunaan Turnitin ni. Maksudnya mungkin di antara pegawai IT, mungkin di antara lecturer, ada sebab kita dalam Turnitin ni pelajar perlu login dan mereka perlu ada supervisor yang nak daftar tu. Dia tak boleh terus daftar Maksudnya kena melalui subjek tu, melalui supervisor tu. Supervisor akan create pelajar tu punya nama dan juga subjek mereka, baru mereka boleh masuk ke dalam Turnitin dan masukkan penulisan berkenaan ke dalam Turnitin. Sebenarnya ada kursus ni khusus. Kalau nak nanti mungkin saya sebentar selalu masuk dalam, kalau you masuk dalam turnitin.com tak boleh juga, kena ada supervisor. Dia akan bagi nombor kod dan sebagainya untuk kita ni. Tapi secara umumnya macam saya cakap tadi, Turnitin ni saya besarkan you tak nampak subhanallah. Secara umumnya Turnitin ini macam saya cakap tadi, dia akan membantu dalam mengesan plagiarism. Ini di antara paparannya. Saya tak boleh tunjukkan lah hari ni. Saya tak nanti kalau tak sampai pukul 12 malam susahlah kita ni dia akan search dalam 50 bilion pages index yang ada dalam dunia ni. Nampak ni. Yang jadinya sebab tu kita tak risau kalau kita nak tunjuk tesis yang kita ada di mana-mana pun. Kena create account. Maksudnya bilangan muka surat dia tu Cik Razif 50 lebih daripada 50,000 lah. Okey, yang atas ni ke? 50 bilion. 50 bilion ni dia akan cari dalam 50 bilion pages yang diindeks yang ada dalam internet. Kalau kita masuk dalam Turnitin, hanya kita punya tu 20 meg saja yang dibenarkan. Jangan sampai lebih 20 meg. Dia akan tolak, tak boleh nak masuk nanti, lambat. Dia akan dia kena 20 meg saja. Kena ada kelas ID number, ni penting ni. Turnitin kelas enrollment password ni akan di-createkan oleh Turnitin punya yang supervisor yang kita telah berikan login dalam setiap fakulti. Nanti lepas ni tanya dengan fakulti sains siapa dia yang ada kuasa untuk bagi enrollment kelas ni. Biasanya you all punya supervisor ada ni. You all punya supervisor ataupun you all punya lecturer ada. Tapi cuba tanya dengan fakulti masing-masing. Jadi jangan risau. Kalau you all nak betul-betul nak check plagiarism, boleh buat di sini. Ataupun maklum dengan pihak perpustakaan, kita akan bantu. Biasanya kalau kita dah terlalu banyak plagiarism tu terlalu tinggi, masalah akan berlaku, kita nak minta dia tarik balik dan sebagainya, pihak perpustakaan akan cuba bantu yang ini. Sebab nanti dia akan kesan balik bila kita dah masukkan dalam Turnitin tu, bila kita punya itu tinggi, kita nak dapatkan balik nak kena delete yang lama tu, dapat yang baru, maklumkan dengan pihak perpustakaan. Biasanya susah kalau dah 2 tahun nanti kita nak grade. Ni contohnya kena kelas ID, kelas enrollment password.
submit paper. Ni kita akan jelaskan nanti. Kalau dalam kelas tu nanti kita akan 20 meg saja kan. Tak boleh lebih 20 meg. Kena ada kelas ni, kena ada kelas. Kalau berminat nanti cari pelajar-pelajar yang dah nak habis exam tu, dah nak habis semester, beritahu dan kita akan maklumkan, kita akan bantu. Right? Okey. Ini contohnya lah Boleh kita kepada soalan-soalan ke? Sebab saya tahu soalan, asal ada soalan ni. Soalan daripada ni pelajar. Okey, seterusnya berkaitan dengan, ada yang tanyalah juga daripada Only Chu. Dia bertanya, student ni bertanya, maksimum boleh pinjam berapa buku untuk seorang? Ya Allah, bagusnya soalan tu. Saya terlepas pandang yang itu. Subhanallah. Membership ni. Library Rules and Etiquette. Library membership. Ya Allah, minta maaf ya. Ada dijelaskan sebenarnya. Waktu perpustakaan dibuka, berapa untuk pelajar Okey. Dia sebenarnya ada dalam ni. Kena cari dalam ni. Sekejap Borrowing. Ada taklah borrowing ni? Aduh. Saya lupa pula. Ada tahu, kat sini ada jelaskan pelajar degree berapa banyak, pelajar master berapa banyak. Aduh, di mana kejap. Dia mengikut ni Encik Razik ikut pelajar degree. Ya, dia mengikut kepada yes. Dia mengikut kepada tu. Kena search sekejap kat sini borrowing je. Ada tak? Ni, loan period and fines. Masuk kat sini kot. Cuba tengok Soalan bagus soalan tu. Saya minta maaf lah tadi ni, kat sini ada dijelaskan. Tapi kalau boleh yang tadi tu saya tahu. You all nak tahu kan. Saya rasa kalau belajar degree, saya ingat dalam 30 item kot. Ini academic staff, sorry. Ini academic staff. Sorry. Non-academic staff, research officer, contractor, senior staff, mana student Sekejap. Postgraduate, undergraduate student, sorry. Undergraduate student open access, buku-buku open access ni maksudnya buku-buku yang boleh dipinjam, buku-buku yang ada di rak tu, boleh pinjam 10 item dalam masa 2 minggu. 10 buku, 10 buah buku. Nampaknya macam 10 buah buku ni. Saya rasa ada yang baru ni. Saya rasa sebelum ni 14. 10 buah buku dalam masa 2 minggu. Tapi selepas 2 minggu, kalau macam you nak tambah lagi seminggu, dekat sistem OPEC tu ada tahu nanti. Dekat sistem OPEC tu, you tak perlu datang ke library. You hanya klik saja di sistem OPEC. Di sini ni, nanti subhanallah. Dekat sini ni, kalau kita ada senaraikan buku-buku kita, contohnya buku-buku kita dia akan ada satu mekanisme nanti, kita tik saja buku tu, kita nak panjangkan lagi seminggu. Lepas tu minggu depan, kalau kita nak tambahkan lagi seminggu, kita tik lagi sekali, kita kena pandangkan lagi seminggu. Dia sampai 2 kali ataupun 3 kali, selepas tu tak boleh nak tambah masa lagi. Okey, jelas faham. Itu Maksudnya kalau nak renew peminjaman tu hanya perlu satu klik sajalah dekat OPEC. Klik saja di sistem, dia akan renew